rekodkan dulu. Okey, baik. Kita nak lihat carta pi. Baik, mungkin ramai yang bertanya, cikgu, kenapa dipanggil carta tu kita tahu cikgu, tapi kenapa dipanggil pi? Kenapa dipanggil pi? Kerana, siapa tahu? Kenapa carta ini dipanggil carta pi? Siapa tahu? Bentuk dia macam pi cikgu, mesti ada chart. Baik, kerana bentuk dia macam pi. Okey. Bentuk dia. Waalaikumsalam Ilman. Okey, bentuk dia macam pi. Tapi itu di barat. Kalau di Malaysia kita tak bolehlah panggil carta pi, betul tak? Kita kena mungkin panggil dia, okey, mungkin carta lempeng ataupun mungkin carta roti canai atau carta roti telur. Kan? Barulah sesuai dengan Malaysia, betul tak? Kan? Tetapi kenapa dipanggil carta pi? Kerana telah dilakukan oleh orang-orang barat dan diperkenalkan inilah carta pi. Dan memang kita kebiasaannya, kita katakan, kita umpamakan sesuatu tu dengan makanan. So bila orang yang buat ini, the creator mungkin was hungry, betul Sylvia, dan juga dia imagine it as a pie. Okay, so kita tengok, oh iyalah bentuk dia macam pie. Kenapa tak buat macam carta pizza ke, kan? Kan, jadi itu dikatakan sebagai carta pie. Okay, kalau kamu tengok, okay, ada rasa lapar tak? Ada rasa lapar, okay, yes. Habis tu, kalau kita nak buat carta berbentuk segitiga, adakah kita perlu panggil dia piramid? Mungkin tak. Patutnya kita buat apa? Kita katakan ini adalah bentuk nasi lemak. Nasi lemak bungkus. Betul tak? Okay. Bentuk segitiga, nasi lemak bungkus. Okay. Baik. Betul. Okay. So, dia macam pi sebenarnya. Baik. So, sebenarnya kalau kita lihat carta pi ini dicipta lebih daripada 200 tahun yang lalu oleh seorang ahli graf statistik iaitu William Playfair pada tahun 1801. Tengah lapar cikgu pula pasal makanan. Alah, lepas kelas pergi makan lah. Kan? Lepas kelas pergi makan ya. Baik. So, kita lihat carta pi. Apa kegunaan carta pi ini dan bagaimana untuk membina carta pi? So, kita akan lihat sekejap lagi. Jom, kita tengok ciri-ciri dan kegunaan carta pi. So, carta pi sebenarnya ialah sejenis gambar rajah ataupun perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Okay. Dan ciri-cirinya, okay, iaitu setiap sektor itu akan mewakili maklumat tertentu dan saiz sudut-sudut setiap sektor itu berdasarkan kuantiti maklumat. Dan nilai setiap sektor itu dinyatakan dalam bentuk peratus ataupun percentage. Dan nilai keseluruhan bulatan ialah 360 darjah yang mewakili 100%. Itu kamu pernah belajar dalam maths kan? Dalam maths, satu bulatan ialah 360, betul? Kena kira. Ya, memang. Geo memang ada pengiraan, tapi sikit sangat. Geo memang ada pengiraan, tapi sedikit sangat. Dan ciri-ciri dia mesti ada tajuk, mesti ada petunjuk, dan dia ada nyatakan jumlah keseluruhan kuantiti maklumat itu. Dan kegunaan dia adalah untuk apa? Untuk mewakilkan data, mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan lebih menarik. So maknanya kalau bentuk carta pi macam ni, dia lebih menarik lah. Dengan sekali pandang kita tahu bahawa inilah yang paling besar dan inilah yang paling kecil. Nampak tak? Sekali imbas je kita tahu. Ini yang paling besar, inilah maklumat yang paling kecil. Dan ini boleh menunjukkan perbandingan data dan maklumat dengan lebih jelas dan menggambarkan taburan data serta taburan maklumat. Jadi,
bila kita baca, dia akan menjadi lebih efektif, lebih berkesan dan memudahkan rumusan dibuat. Dan biasanya carta pai ini sesuai untuk seperti sumbangan sektor ekonomi kepada pendapatan negara, negara asal pelancong asing ke Malaysia ataupun destinasi import atau ekspor utama Malaysia. So itulah sebenarnya. Kobra. Baik. So itulah yang dikatakan sebagai carta pai. So kalau soalan tanya macam apakah yang dimaksudkan dengan carta pai? Carta pai sebenarnya bermaksud yang ini. Sejenis gambar rajah. Ya, dia adalah gambar rajah yang memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan. Yang dibahagikan kepada beberapa sektor. So itulah dia maksud carta pai. Kalau soalan ada tanyalah, apakah yang dimaksudkan dengan carta pai? Baik, bagaimana untuk membina carta pai? Ini panduan-panduan membina carta pai. Kita tengok dulu contoh seperti ini. Baik. Jadual 2.1 menunjukkan kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. So, ikuti langkah-langkah yang berikut untuk menghasilkan sebuah carta pai yang lengkap. So, ini kedatangan pelancong ya. So, kita lihat atas saya nak screenshot. Nak screenshot. Nak screenshot yang mana? Nak screenshot maksud carta pai ke? Inilah dia maksud carta pai. Really need to change my keyboard. Alah, keyboard murah je, RM20, RM25. Ya, kat buku ada. Ini semua diambil daripada buku teks. So don't worry. Memang ada. Ya, ini semua buku teks. Ingat rujukan utama cikgu yang pertama sekali ialah buku teks. Tak ada buku teks, tak apa, lepas ni kamu dapat daripada sekolah. Baik. Untuk pengetahuan kamu sebenarnya untuk pengetahuan kamu, pembelajaran kita, cikgu memang dah ada susunan dia. First of all, bila kita belajar, kita rujuk buku teks dulu. Selepas habis semua topik daripada buku teks, barulah cikgu lampirkan nota-nota pula. Inilah kita akan belajar melalui nota ringkas. Nota. Kemudian dan latihan. Kemudian kalau dah habis, kita ulang lagi menggunakan nota yang lain pula. So this is the process untuk kita belajar. Tapi mula-mula sekali kita kena belajar daripada buku teks dulu. Supaya kita tidak tersalah maklumat. Ingat tidak tersalah maklumat. Baik. So, kita lihat di sini contoh kedatangan pelancong mengikut negara asal. Daripada Amerika Syarikat, contoh negara Amerika Syarikat, jumlah pelancong 11,842 orang. Australia 24,357 orang. Jepun ramai 238,378 orang. Dan Thailand 72,580 orang. So jumlah pelancong adalah 347,157 orang. Maksudnya di sini, sekali imbas kita tahu yang paling ramai ialah datang daripada Jepun untuk datang ke negeri Pahang. Sebenarnya cikgu nak tanya kamu lah apa yang bestnya dengan negeri Pahang? Apa yang bestnya dengan negeri Pahang sampai semua orang nak pergi Pahang? Apa yang ada di negeri Pahang? Cuba boleh. Ada Genting Highland lagi. Ada Cameron. Cameron Highland. Lagi. Ada Genting Highland. Ada Cameron Highland. Kemudian ada, jangan lupa ada Fraser's Hill. Fraser's Hill maknanya apa? Bukit Fraser pun juga di Pahang. Begitu juga Taman Negara Pahang. Taman Negara. Gunung Tahan, gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia, juga di Pahang. Kemudian dia ada pulau-pulau yang cantik. Kemudian dia ada pantai seperti Cerating, tu semua pun di Pahang. Jadi
bermakna Pahang memang banyak kawasan pelancongan. Sebab itu ramai kedatang ke negeri Pahang. Baik. Apabila kita buat begini, kita akan tukarkan maklumat ini kepada bentuk percentage ataupun peratus. Cikgu, macam mana dia dapat 3, 7, 69, 21 ni? Senang sahaja. Iaitu mereka akan buat contohnya apa? 11,842 dibahagikan dengan jumlah, iaitu 347,19197. So dia akan bahagikan. Dia bahagikan maklumat itu dengan jumlah. So bila dia bahagikan maklumat itu dengan jumlah, cikgu kecilkan Okey. So dia bahagikan maklumat itu dengan jumlah, maka bila dia bahagikan, dia akan dapat percentage dia, iaitu bersamaankan dengan 3%. So setiap yang lain pun sama. Dia akan bahagikan, dia akan bahagikan jumlah pelancong itu dengan jumlah sebenar, jumlah total, iaitu 347 191. 197. Jadi dia akan bahagikan juga kepada 197 macam tu. So bila dia bahagikan semua ini yang sama, maka dia akan dapat percentage dia, iaitu dia bahagikan itu yang dapat 3%. Yang ini iaitu 7%. Yang ini dia akan dapat 69%. Dan yang ini dia akan dapat 21%. Bahagikan dengan 347,197. Okey. 197. Mana datang 347,197 ni? Jumlah dia. Jumlah dia ni. So dia bahagikan dengan jumlah ini. So bila dia dah bagi, dapatlah percentage. So percentage ini akan total dia 100%. Dan daripada 100% ini, maka kamu kena bahagikan kepada 360. Macam mana nak dapat 11%, 11 darjah, 25 darjah, 248 darjah dan 76 darjah ini? Macam mana dapat? Iaitu 3% tadi darabkan dengan 360. Darabkan dengan 360. Bermakna cara untuk menjawabnya adalah iaitu caranya begini, iaitu 3/100. Kenapa pula pergi ke sini? Terlompatlah pula. 3/100. Yang ini 3 alamat lagi juga. Kita buat dalam bentuk penulisan. 3/100. Kemudian darabkan dengan 360 darjah. So kamu akan dapat 11 darjah. So itu cara dia. Itu cara dia. So itu juga cara dia di bawah ini. So begitu juga kamu akan 69% darabkan dengan 360. So kamu buat begini. 3% darabkan dengan 360, kamu akan dapat saiz sudut sektor ini. Setiap itu kamu akan dapat. Dapatlah 11%. So inilah dia cara dia. Dan juga ini cara dia. Baik. Agak please. Baik. So ini cara dia. So dapatlah jawapan-jawapan ini, iaitu jawapan-jawapan ini dalam bentuk degree dalam bentuk darjah. So dapat dalam bentuk darjah 3% dan 360. Nak screenshot? Nak juga screenshot? Silakanlah nak juga screenshot. Mungkin ada juga nak screenshot. Tak apa. Itu semua dugaan Kobra. Itu semua hanyalah dugaan semata-mata untuk menguji kesabaran kamu. Untuk menguji kesabaran kamu. Bukan ada dalam buku teks ke? Ya, memang ada dalam buku teks. Tetapi yang pengiraan tu memang tak ada. Pengiraan itu memang cikgu buat. Ya, betul. Cikgu punya tempat dah hujan ke? Ada guru.
Nak jalan kerja lah. Betul, nak jalan kerja. Betul. Okey. Baik, bagus kepada Raja Irdina. Okey. Baik. So kita akan lihat, inilah dia dah dapat dah. Okey, side sudut sektor ini barulah kamu tukarkan nilai dia. Ini cara-cara pengiraan dia. Dan kemudian barulah kamu, okey, yang itu kita dah buat tukarkan nilai mutlak, okey, kemudian tentukan saiz sudut, okey, iaitu 248 darjah tu semua. Dan sebenarnya kita dah buat tadi yang ini tukarkan nilai mutlak ini peratus-peratus ini kepada peratus, ini kita dah buat. Ini nombor 1. Ini yang nombor 1. Kemudian yang nombor 2 tentukan saiz sudut, ini kita dah buat nombor 2. Okey. Dan tinggallah sekarang ini nombor 3. Nombor 3 kita nak buat yang mana? Nombor 3 kita akan tentukan jejari yang sesuai dan lukis sebuah bulatan dengan menggunakan jangka lukis. Okey. Ini adalah jangka lukis. Okey. So buat satu bulatan menggunakan jangka lukis. So sekarang ini kamu tahu bahawa geografi kena ada set geometri. Set geometri mesti ada apa? Okey, jangka lukis, jangka sudut, jangka tolok dan juga pembaris serta protractor. 5 ni kena ada. Okey, kalau tak ada, okey, nak naik sekolah nanti sila dapatkan. Okey, ada 5 benda ni penting. Okey, iaitu jangka sudut, jangka lukis, okey, kemudian jangka tolok, kemudian juga pembaris dan juga protractor. Ada 5. Penting untuk geografi jangka lukis bukan masuk exam. Tapi jangka lukis ni kalau dikehendaki untuk kamu buat cartapai. So kamu kena ada jangka lukis untuk buat bulatan. Nampak tak? Jangka lukis yang ini yang ujungnya tajam dan sebelah lagi ada ruang untuk letak pensel. So ini dipanggil jangka lukis. So kena ada set ini. Kena ada. Kena ada set ini bilik saya dah macam alamak, lengkap semua kat rumah ni. Bilik saya dah macam kedai stationery. Wah, kan. Boleh order online boleh order online. Okey. Baik. So bila dah buat bulatan itu nanti, okey, kemudian barulah kamu lukis jejari dari pusat bulatan tegak ke atas. Mula-mula macam mana? Macam ni lah. Lukiskan sektor. Kalau kamu nak buat, lukiskan setiap sektor daripada nilai yang terbesar dulu. Yang besar dulu buat baru yang kecil. Maknanya buat yang 248 darjah dulu. Ini dulu. Buat yang ini dulu. Dah dapat 248 darjah. Okey, kemudian barulah buat yang kecil-kecil ini. Okey, yang ini, kemudian yang ini. So baru kamu buat yang kecil. Okey, kemudian barulah kamu warnakan atau lorekkan sektor ini dan tuliskan setiap nilai peratus. Maknanya bukan tulis degree dekat sini. Bukan tulis degree tetapi tulis dia punya percentage. 69%. Kemudian sini 21%, 7% dan juga 3%. So itu yang kamu kena tulis kat situ. So ada permintaan, cikgu, boleh tunjuk tak demo kat PC? Okey, baik. Sebenarnya cikgu teringin nak tunjukkan demo tetapi dengan syarat. Syaratnya ialah kalau cikgu seorang-seorang buat, korang tak buat, dia tak jadi. Dia kena sambil cikgu buat, korang pun sama-sama buat. Baru dia jadi. Jadi untuk itu, okey, korang kena ada kelengkapan juga. So cikgu plan untuk next class, okey, untuk next class, cikgu nak buat demo tentang bagaimana yang pertama untuk buat graf garisan itu, graf garisan, graf gabungan dan sebagainya. Dan satu lagi cikgu nak tunjukkan bagaimana untuk buat carta pi. But then kamu kena ada peralatan itu.
Iaitu kena ada at least jangka lukis, kemudian juga ada protractor. Dan juga pembaris. So, bila sambil cikgu buat, korang pun ikut buat. Kemudian kita sama-sama buat. Barulah dapat. Kan? Kalau cikgu seorang je buat, korang tengok je kan. Tak dapat. Dia kena sama-sama buat. Macam. Okey. So soalan satu yang cikgu nak tanya. Siapa kat sini yang belum ada peralatan geometri itu? At least ada jangka lukis dan protractor. Ada tak? Okey, ada siapa lagi yang tak ada? Tak ada. Ada siapa lagi yang tak ada alat-alat itu? Anyone? Saya punya entah ke mana. Okay, I don't have jangka lukis. Okay. Saya punya entah ke mana. My jangka lukis rosak. Okay, baik. Because I already smash it like masa. Yang kau pergi smash kenapa? Kalau marah-marah pun janganlah rosak. It won't make perfect circle. Kak, sebenarnya kalau dia tak buat circle yang perfect, means that kamu punya jangka lukis tu ada problem ataupun kamu tak setting. Baik. Tak tahu dah jadi saran tikus kot. I just can't control anger. Baik. Ini masalah pelajar-pelajar ya. Ya, masalah pelajar-pelajar. Iaitu apa? Masalahnya ialah baik. So part yang tadi adalah khusus untuk kamu. So sebab tu cikgu tak record. Cikgu tak record yang itu ya. Baik. Mantan. Alright. So kita dah lihat tentang ini. So kita dah lihat tentang warna atau loritkan sektor ini. Kemudian bila kamu dah siap ini, ukuran sudut. Ya, itulah dia ukuran sudut. Kena tepat ke? Ya, ukuran sudut kena tepat. Kalau 248, so 248 degrees. Memang dah dapat itu. Kemudian barulah kamu letakkan dia punya percentage pada dia punya sektor-sektor itu. Dan kemudian kamu lengkapkannya dengan tajuk. This is tajuk. Kena ada title. Kemudian dia kena ada petunjuk. Petunjuk ni maknanya apa? Yang hijau itu Jepun. Yang pink itu Thailand. Yang orange itu adalah Australia, dan juga yang 3% warna biru ini ataupun turquoise ini adalah Amerika Syarikat. Kemudian tunjukkan jumlah keseluruhan. Jumlah pelancong adalah 347,197 orang. So this is kita kata sebagai carta pai yang lengkap. Ini carta pai yang lengkap. So kamu kena buat dengan cara ini. Dengan cara ini. But then, bagaimana untuk kita buat benda ni cikgu? Kita kena buat sama-sama dan cikgu kena tunjukkan kepada kamu step by step bagaimana untuk buat carta pai ini. So itu paling penting. Soalan macam ni memang ada maklumat ke? Ya. Kadang-kadang soalan macam ni tentang carta pai, dia akan berikan maklumat ini. Dia akan berikan maklumat ini. Yang ini ya. Dia akan berikan maklumat ini. So kamu kena buat. Kadang-kadang dia berikan ini saja. Dia berikan ini sahaja. Dia beri ini saja jadi yang peratus kamu kena cari, saiz sudut sektor pun kamu kena cari. Kemudian daripada situ kamu kena bina carta pai. Agak-agaknya susah ke senang? Agak-agaknya susah ke senang? Senang je kan? Susah Sebab susah sebab kita tak buat lagi. So, by next week cikgu akan cikgu nak buat. Next week cikgu nak buat carta pai. Boleh tak untuk korang semua pada next week sediakan benda-benda tu. At least jangka lukis, dan juga protractor, dan juga kertas lah. Jangka lukis, protractor dan juga kertas. Sediakan. Kalau tak silap cikgu yang protractor tu ada dijual di stationery, di kedai-kedai stationery, dan itu dalam 80 sen ataupun RM1 je yang protractor tu.
Yang jangka lukis tu mungkin mahal sikit. Okay. It is a hard job tak? Okay. Sebenarnya dia tak susah. Ya betul. Protector tu yang pembaris bulat tu ke? Ya betul. Okey, baik ramai yang tak kenal lagi sebenarnya. Okey, yang bulat itu adalah dipanggil sebagai protractor. Ada tak gambar protractor tu? Tak ada jangka lukis. So kena cari jangka lukis tu. Kena cari jangka lukis itu. Benda ni benda ni. Ni. Okey, ini dipanggil sebagai protractor ataupun juga dipanggil jangka sudut. Okey, jangka sudut. Okey. Baik, Cobra, kalau katakan kamu minta dengan parents kamu tak dapat, kamu keluar sendiri pergi kedai stationery cari alat ini. Okey, cari alat ini. Kedai-kedai stationery ada benda ni. Kadang-kadang dia jual berasingan. Ini saja dijual. Kalau tak salah cikgu pun tak sampai RM1. So kita boleh ukur sudut dengan tepat supaya dapat ukur sudut yang ini. Okey. Baik. So cikgu harap next class kamu akan sediakan at least jangka lukis dan juga protractor supaya kita boleh buat sama-sama. Ini buat sama-sama secara live ni. Okey. Baik. Siapa lagi yang ada masalah tentang jangka lukis dan juga protractor? Protractor. Okey. Ada masalah tak? Nak dapatkan benda-benda tu. Okey, tak ada masalah so cikgu harap okey, baik. Cikgu Mat saya kata yang 360 tuan. Okey, betul. Yang paling bagus adalah kalau kamu dapat memperoleh satu jenis protractor yang bentuk dia kan. Ada satu jenis protractor, kalau yang paling bagus kalau kamu boleh dapatkan yang mana tahu, yang semua satu bulatan. Maknanya dia bentuk bulatan dia begini. Dia ada tambahan begini. Okey, dan juga dia ada dia punya macam inilah. So dia dalam bentuk satu bulatan. Itu lagi baik sebenarnya. Kalau tak ada yang satu bulatan, separuh bulatan pun boleh. Separuh bulatan pun boleh. So itu cerita pasal cartapai. Tapi kenapa bila sebut cartapai ni tiba-tiba perut cikgu lapar? Okey, tiba-tiba lapar okey, baik. Ya, ada soalan. Silakan. Apa soalannya Cobra? Apa soalannya? Ya, kalau ada soalan boleh tuliskan dalam Zoom chat untuk bertanya apa-apa juga. Tu tingkatan 2 punya. Tingkatan 2 punya apa? Tingkatan 2 punya bearing sudutan dan sebagainya. Memanglah. Ingat geografi form 1, form 2, form 3 akan guna protractor. Okey. Ya, kalau bulatkan pakai protractor je ke boleh ke? Well, kalau gunakan pakai protractor sebenarnya dia akan jadi kurang tepat sebab takut lari-lari. Kalau takut lari-lari. Tapi boleh je. Bukan projector projector benda lain. Protractor. Korang ni kan. Protractor. Okey. Baik. So itu paling penting untuk persediaan kelas pada minggu depan. Okey. Baik, soalan lain silakan. Apa sebab perut cikgu makin lapar ni? Mana pula? Okey, ada kopi. Nasib baik kopi. Baik, ada soalan tak nak tanya? Ya, semua soalan nak tanya tak? Kopi alkali ke asid? Baik, secara umumnya kopi adalah asid. Acidic sebenarnya. Ya, acidic. Ya ke alkali? Cari RJ 6 angka kilang. Masa saya buat titik ada 2 titik timur sentuh kilang. I don't know what to choose. 2 titik timur sentuh kilang. So I don't know what to choose. Okay. Buat titik ada 2 titik timur sentuh kilang. So cari yang paling hampir. Cari yang paling hampir. Ya. Okay. So kopi ada yang kata bitter ke? Kopi dia sebenarnya secara umumnya dia pahit. Kalau dia bukan masam, dia pahit. Okey, dia bukan masam. Kalau masam alkali kan. Cikgu pun tak tahulah sebab cikgu bukannya daripada sains, aliran sains. Cikgu dulu masa SPM ambil ekonomi.
Okey, dan juga ambil perdagangan. So tak tahu sains ni. Okey, so mungkin kamu boleh jawab. Adakah kopi ini adakah dia asid ataupun alkali? Ya, betul. Bitter English, pahit tu Malay. So yang ini adalah lebih kepada pahit. Dia bukan masam. Okey. Okay. So jadi apa? Kata kopi asid. Saya pun pening. Ya. Okey. So not for accurate. Ya. Okey. Tak ada kena-mengena dengan jawapan. Ya, betul Raja Dina. Okey. Cikgu betul ke jumlah peratus dalam pi kena 360? Betul. Salah. Okey, soalan ada tanya betul ke jumlah peratus tadi dalam pi kena 360? Salah. Jumlah peratus mesti 100%. Yang 360 tu jumlah degree. Jumlah degree dalam tu kalau campurkan mesti 360 darjah. Baru betul. Sofian, kamu kena tahu asingkan di antara percentage dan juga degree. Jangan keliru. Baik, macam Raya kata, kalau macam tu tanyalah pasal ekonomi, betul? Okey, cari yang jawapan sebelah kiri. Titik sebelah kiri, Kobra. Okey, saham ni apa cikgu? Boleh cikgu terangkan. Saham ni sebenarnya adalah pemilikan. Pemilikan. Okey, tahu pemilikan? Contoh macam ni. Okey, contoh dia cikgu